forget to subscribe my channel. Hang duk mana? Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Kawan Amir membedah kenyataan Sanusi. Mahu atau tidak, kerajaan ini mesti ditumbangkan. Itu kata Sanusi, saya baca detail sedikit. Inilah yang perlu diambil berat oleh semua pihak dalam PAS, supaya persebadan yang akan datang tidak memberi kelebihan kepada parti lawan, dan bagaimana untuk kita tentukan juga perkara ini berlaku dalam kawalan kita. Mahu atau tidak mahu, kerajaan ini mesti ditumbangkan, katanya ketika menyampaikan ucapan pergolongan pada muktamar tahunan 19 PAS di sini pada Ahad. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Ahmed. Dia akhiri kita komen macam biasa. Balik pada negara kita. Ini balik pada politik kita ni. Di saat sana berbalah, kita di sini pun nampaknya perbalahan berterusan. Cuma yang saya heran hari ni, bagaimana Menteri Besar Kedah, dia dalam majlis penutupan, ucapan penangguhan dalam muktamar PAS hari ini, saya agak terperanjat apabila seorang Menteri Besar boleh membuat kenyataan. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini mesti ditumbangkan. Sedangkan dia tahu kerajaan itu, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang dulu yang mula yang Pertuan Agong. Bila dia kata bahawa kerajaan ini mesti ditumbangkan kerana terdiri pada orang jahat, saya pun terkejut. Kenapa seorang Menteri Besar dia tak tahu soal perlembagaan negara ini adalah negara dulu yang mula yang Pertuan Agong? Kenapa begitu dia buat kenyataan saya? Dia selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya, Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi menegaskan ahli PAS perlu mengambil berat persoalan kononnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal mewujudkan persepadanan kawasan baru. Itu keadaannya. Sedangkan kata sudah sampai tempoh, memang kerajaan sudah pun sampai tempoh untuk mewujudkan persempadanan baru pilihan raya dalam tempoh 10 tahun. Yang saya lihat, yang saya dengar, bukan untuk di Semenanjung saya. Sepengetahuan saya adalah di Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak menuntut agar persempadanan semula diadakan di Sabah dan Sarawak dengan mewujudkan kawasan-kawasan parlimen yang baru. Kerana Sabah dan Sarawak, pertama sekali, negeri itu besar. Macam di Sabah ataupun Sarawak, sebesar satu Malaysia. Sedangkan macam di Sabah cuma ada 24, 25 ini kawasan parlimen. Di Sarawak cuma ada 31. Saiz negeri sebut adalah sebesar, boleh katakan 2 kali ganda daripada Semenanjung Tanah Melayu saya. Sebab itu mereka menuntut, dan ini ada dalam perjanjian 1963 waktu penubuhan Malaysia. Jadi mereka menuntut kalau itu berlaku, tentulah suka tak suka apa, sebab Yang Amat Perdana Menteri telah pun buat pengumuman akan mengotakan apa-apa perjanjian dalam perjanjian 1963. Dan saya rasa yang akan membabitkan tentulah persoalan persempadanan semula. Tapi kata Sanusi, ini akan dilakukan di Semenanjung. Mana kawasan-kawasan ini akan dibedak-bedak lagi. Jadi bagi saya lah, sebab itu dia kata, sebab itu sebelum berlakunya persempadanan semula ini, kerajaan ini mesti dijatuhkan. Saya terkejut bila dia mengatakan kenyataan kerajaan ini mesti dijatuhkan, mesti ditumbangkan. Kalau dia kata pimpinan Datuk Anwar Ibrahim perlu segera diusir dari anjung kuasa di Seri Perdana, boleh tahan sikit saya. Bukan nak jatuhkan kerajaan. Itu salah tu saya rasa. Dan saya agak senyum. Saya senyum sinis. Kerana dalam waktu yang sama, Datuk Sanusi dia mendakwa bahawa PAS sudah pun menguasai hampir 100% pengundi bagi pasaran. Bila dia mengatakan pengundi-pengundi ini sebagai pasaran saham saya, pasaran masjid dan surau seluruh negara. Jadi sebab itu katanya PAS sekarang ni sudah pun menguasai pasaran surau dan masjid, dan sekarang ni kena melangkah keluar ke medan baru, iaitu khususnya bagi pasaran pengundi muda. Wah, itu cara mereka bicara. Tak bolehlah katakan pasaran. Sepatutnya melebarkan pengaruh di kalangan saat ini. Tapi pasaran kata. Begitulah kecilnya kalangan pengundi di mata pemimpin-pemimpin mereka. Jadi sebab itu dia kata ada banyak lagi langkah-langkah politik perlu diambil. Salah satu ialah politik tidak membosankan dengan menawan pengundi muda yang tidak menyertai mana-mana parti, tapi memiliki kuasa undi terbesar. Ini market. Ini pasaran yang perlu dikuasai PAS dalam perjalanan politik masa depan, katanya.
Pasaran saya geleng kepala lah. Main lepas saya cakap. Nak jatuhkan kerajaan. Sedangkan kerajaan ini kerajaan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Sesiapa yang membuat kenyataan untuk menjatuhkan kerajaan, ini boleh dianggap sebagai satu jenayah treason ataupun derhaka. Kita tak boleh menyebut perkataan menjatuhkan kerajaan. Kita boleh mengatakan kita harus menjatuhkan pimpinan negara. Itu boleh, tak ada masalah. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan apa semua boleh kalau nak ucap begitu. Tapi bukan menjatuhkan kerajaan. Menjatuhkan kerajaan secara mana tak ada kerajaan lah. Kalau tak ada kerajaan, siapa nak pimpin? Sedangkan semua orang tahu kerajaan ini kerajaan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Ini perlu saya jelaskan secara supaya jangan mereka berterusan membuat kesilapan. Saudara Cik Azlan, Cik Gani, dia kata kemaman kena buat persepadanan semula. Itu soal persepadanan semula, wallahualam bisawab. Tapi pemilihan lagi kemaman tetap akan diadakan. Tak payah nak fikir, saudara. Tak payah kita nak mikirkan soal persepadanan semula. Yang penting, bagi saya lah, kalau dia bercakap benda begitu, biarlah dia bercakap. Sombong, angkuh, saudara. Sebab itu, saya melihat bagaimana pengurusi Amanah Perak, itu Datuk Asmuni Awi, hari ini dia pun menyanggah. Dia menempelak kenyataan pemimpas yang begitu yakin boleh mentadbir kerajaan negeri dalam masa dekat. Itu betul ayatnya, mentadbir kerajaan negeri. Bukan menjatuhkan kerajaan negeri. Kerajaan negeri di bawah Duli Yang Mulia Sultan Nazrin. Ayat saya macam parti pimpinan Amanah Perak, Datuk Asmuni Awi, dia kata kenyataan pemimpas yang begitu yakin akan mentadbir kerajaan negeri dalam masa terdekat. Sedangkan realitinya perkara itu tidak akan berlaku. Kerana pentadbiran kerajaan Perak bersama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam keadaan yang kukuh. Jadi selain itu, semua ahli dewan undangan negeri terikat dengan undang-undang yang menghalang mereka dari melompat parti. Sebab itu katanya PAS seharusnya berhenti berangan. Itu sebiji dia bagi. PAS berhenti berangan lah. Perlulah menerima hakikat keputusan yang dipilih oleh rakyat yang tidak mahu PAS memerintah negeri Perak. Itu ayat yang betul, saudara. Bukan nak menjatuhkan kerajaan, saudara. Kalau ya pun tunggulah sehingga pilihan raya umum akan datang. Sabarlah dulu. Tak payahlah nak tebuk atap lah, lompat dari belakang. Jadi kita kena hormatilah kehendak rakyat. Rakyat dah buat keputusan. Sebab rakyat pun dah bosan dengan perangai orang politik. Sebab itu dia bagi tergantung itu lagi. Tak boleh nak tubuh. Keadaan macam mana? Masing-masing tak ada parti yang dominan, saudara. Ini sebab dia menyanggah begitu, dan itu dia mengulas kenyataan pengarah pilihan raya PAS Perak, Muhammad Fakhruddin Abdul Aziz. Bagaimana dilaporkan bahawa PAS mengharapkan mereka dapat memerintah Perak dalam masa terdekat. Tak payah berangan lah. Tak habis-habis, saudara. Saya mendengar juga apa yang dilontarkan oleh pimpinan PAS sepanjang muktamar. Lain tak ada ceritanya nakkan kuasa. Kuasa. Bukan untuk lestari rakyat, harga barang ke, beras ke, padi ke. Sepatutnya itu yang disuarakan, bukan soal kuasa. Sudahlah. Sampai bila PAS nak bermain dengan acuan politik? Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Dia orang ni tak ada kerja lain, kerja nak tebuk atap je. Dia orang ni kerja nak kuasa je. Kalau dia orang dah merasa dapat kuasa 3 bulan, tu mungkin orang sedap lah rasa kuasa tu. Dia orang nak kau boleh dia orang nak lah pemerintah Malaysia ni. Saya baca detail sikit lagi kat sini ni. Dalam pada itu, Menteri Besar Kedah itu berkata PAS kini menjadi pemain utama hala tujuh politik negara. Tiada parti lain yang boleh diharapkan rakyat Malaysia selain daripada PAS untuk mencaturkan menyusun permainan politik negara ini. Seluruh harapan rakyat Malaysia diletak di bahu PAS. Itulah kan si konon-kononnya orang mahal kat PAS lah. Hingga walaupun dia memanglah mahal kat dia. Tapi orang lain tak adalah nak menyokong si Sanusi ni. Okey, tuan-tuan. Mari terus menyokong kerjaan pemerintahan Nabi Muhammad. Assalamualaikum.